Okey, Assalamualaikum bersama Cikgu Nazifa SK Selayan Baru 2. Baik, untuk hari ini kita nak belajar berkaitan dengan tajuk Kata Seru Bahasa Melayu Tahun 2. Okey, semua dah bersedia? Ayuh kita belajar tajuk baru hari ini. Baik, cikgu nak kamu bersedia dengan buku teks jilid 1 dan buku tulis PM2. Kita nak guna dua buah buku ni je hari ni. Baik, kelas cikgu mesti dah tahu dah. BM2 dan BM1, betul kan? Okey, untuk hari ni BM2 sebab kita akan belajar berkaitan dengan tata bahasa. Objektif. Sebelum kita belajar, mesti kita kena tahu dahulu apa itu objektif yang kita nak belajar hari ini dan kriteria kejayaan yang kita kena capai pada hari ini. Baik, yang pertama, objektif. Mengenal pasti dan menggunakan 6 kata seru dengan betul. Dan yang kedua, kriteria kejayaan. Murid. Murid ni kamulah. Kamu yang sedang mendengar ni. Mengenal pasti dan menggunakan 5 daripada 6 kata seru dengan betul. Okey, mari kita belajar apa itu kata seru. Gambar apa ni? Terlompat-lompat dari tadi. Ini adalah tanda seru. Tanda seru yang akan kamu gunakan dalam kata seru kita hari ini. Jadi tanda ini amat penting. Ingat betul-betul bentuknya. Ada bulat di bawah dan badan yang panjang. Ini adalah kita panggil tanda seru. Baik, sebelum kita nak mulakan pembelajaran, cikgu nak terangkan lebih lanjut. Cikgu nak kamu tonton video ni terlebih dahulu. Perhatikan dan dengar baik-baik ya. Baik, dah habis dah kita punya video sebentar tadi. Kita dah belajar di sekolah iaitu kata tanya ataupun tanda tanya yang berwarna biru ni. Jadi untuk hari ni kita nak belajar yang bertanda kuning pula. Kata seru iaitu tanda seru. Baik, tanda seru kita bentuknya sebegini, berbeza dengan tanda tanya. Cikgu harap kamu tak keliru ya. Baik, kita tengok budak lelaki ni sedang fikir. Apakah kata seru? Kata seru ialah kata yang digunakan untuk melahirkan perasaan gembira, terkejut, kagum, kecewa, hampa dan hairan.
Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. Itu adalah contoh perkataan ataupun kata seru yang kita akan belajar hari ini, iaitu wah, amboi, oh, cis, nah, aduhai dan wahai. Baik, ni kata seru yang cikgu sebutkan tadi. Tapi di sini ada sebahagian yang cikgu tak senaraikan tadi, iaitu syabas. Lagi, wah, cikgu dah sebutkan tadi. Ni contohnya syabas. Syabas ni apa? Bila kita nak guna? Kata seru juga ke dia? Ya, dia pun merupakan kata seru. Baik, kita pergi ke seterusnya. Kata seru yang pertama adalah syabas. Syabas digunakan untuk memuji atau mengucapkan tahniah. Okey, kamu tengok ni ada seorang budak lelaki sedang memakai mortar di atas kepala dia dan memegang segulung ijazah. Jadi ni kita nak mengucapkan tahniah dekat dia. Macam mana kita nak guna ayat seru yang betul, kata seru yang betul? Jadi di sini kita gunakan syabas. Kamu berjaya mendapat keputusan cemerlang. Baik. Syabas ni adalah kata seru yang perlu diletakkan di permulaan ayat. Ingat tu, perlu diletakkan di permulaan ayat. Mesti. Kata seru yang lain-lain pun sama juga. Mesti di hadapan. Dia mesti ada di hadapan. Baik. Yang seterusnya. Ni, tanda merah ni. Tanda seru ni. Diletakkan di akhir ayat. Mesti ada. Benda ni mesti ada. Barulah lengkap kita punya ayat kata seru ataupun ayat seruan. Baik, kita pergi ke seterusnya. Iaitu slide seterusnya. Kata seru cis. Cis. Cis ni kita guna untuk apa? Bila kita nak gunakan? Kita nak melahirkan perasaan apa? Okey, ni kita gunakan ni untuk menunjukkan perasaan benci dan marah. Kita nak marah seseorang kan? Tengok gambar ni. Seorang budak perempuan dan seorang lelaki sedang bergaduh. Saling tunjuk menunjuk. Jadi ayat yang sesuai digunakan semasa ini untuk dia menunjukkan perasaan dia, sama ada dia nak marah ataupun dia benci dekat seorang tu. Jadi kita tulislah, kita guna ayat cis. Kata seru cis. Cis, kamu memang tak guna. Nampak ayat kita nak menunjuk yang kita marah ni. Cis mestilah hadir di permulaan ayat. Sama juga di mana-mana perkataan, mana-mana yang kamu guna. Kata seru mestilah berada di hadapan. Dan selepas kata seru mestilah ada koma, iaitu tanda koma. Koma ni penting ya. Itu kamu memang tak guna. Ayat dia cis, kamu memang tak guna. Jadi di akhir ayat mesti ada tanda seru. Cikgu kata tadi, yang kartun yang lompat-lompat tadi. Inilah tandanya. Tanda seru. Baik, kata seru yang ketiga, iaitu aduh. Aduh digunakan untuk menunjukkan perasaan sakit. Dia nak tunjuk yang perasaan kita tengah sakit. Tengok budak lelaki ni, menangis dia. Kaki dia kenapa ni? Lutut dia luka. Jadi macam mana dia nak melahirkan, nak menunjukkan perasaan dia tengah sakit? Jadi
Ayat yang kita guna, kata seru yang kita guna adalah aduh. Aduh, sakitnya kaki saya. Jalan-jalan terjatuh. Kamu tengah berjalan kan dengan kawan-kawan. Jalan-jalan tu terjatuh. Jadi secara automatik. Aduh, sakitnya kaki saya. Aduh, sakitnya tangan saya. Sedang kamu dah pernah pernah menggunakan kata seru ataupun ayat-ayat seru sebelum ni, cuma kamu tak tahu yang itu adalah kata seru. Jadi kita nak belajar ni supaya kamu tahu yang kamu guna dalam harian tu lah apa yang kita belajar pada hari ini. Baik, kita nak tengok pada buku teks pula pada muka surat 78. Okey, kita baca dahulu. Sehari di Muzium Kaca. I spot kelas muzium. Pada suatu hari, Yahya dan keluarganya melawat Muzium Kaca Pulau Pinang yang terletak di Jalan Burma, Pulau Pinang. Okey, ini adalah perbualan antara Ibu Yahya dan Hana. Okey, kita tengok dahulu ibu yang bertudung hijau ni. Ibu. Amboi, cantiknya terowong kaca. Ukiran dan potongan kacanya sangat teliti. Baik, amboi, perkataan amboi, kata seru amboi digunakan untuk menyatakan perasaan hairan atau kagum. Ni mak Ibu Yahya ni menunjukkan kagum. Kagum dengan kecantikan terowong kaca tu. Jadi dia menggunakan perkataan amboi. Amboi lah paling sesuai dengan ayat ini. Baik. Seterusnya Yahya kata, terowong ini memang cantik mak. Tu, Hana pun ada di sini. Nampak? Dia nampak kawan dia kat situ. Jadi dia pun ni kita gunakan bila hairan atau kita terkejut. Contoh, tadi dia ada di sini. Nampak? Ni, Hana pun ada di sini. Dia nampak kawan dia. Jadi dia pun macam terkejut lah kawan dia pun ada di situ. Baik, apa yang Hana jawab? Hai, Yahya, kamu pun datang? Hai. Hai ni kita guna untuk kita menyapa ataupun kita menegur seseorang. Contoh, hai, kamu budak baru ke? Nampak? Bila kita datang di sekolah, ada kawan baru datang, kita pun tanya dia, hai, kamu nama apa? Hai, kamu datang dengan siapa? Nampak? Kita gunakan hai untuk menegur. Kalau kita ada kawan kita yang kita dah ada nama dia kan, kita letaklah sama macam ni. Hai, Hana, jom pulang. Hai, kamu baru datang? Nampak? Hai, kita nak menyapa kawan kita. Okey, baik. Cikgu nak tunjuk satu contoh, iaitu ayat lain yang kita nak menunjukkan perasaan kita nak menegur secara keras. Contohnya, kamu dalam kelas ni bising-bising, kawan-kawan kamu bising sangat. Lepas tu kamu nak menegur kawan kamu. Kita guna ayat perkataan hai, kata seru hai. Jadi, hai, diamlah sikit. Nampak? Kita menegur secara keras. Kita nak menegur kawan kita supaya diam ataupun perlahankan suara. Baik, kita sambung. Yahya kata, ya Hana, wah, hebatnya lantai terowong kaca ini. Nampak? Wah. Wah ni menunjukkan perasaan teruja. Kita nampak benda-benda yang cantik. Kita nampak benda-benda yang mewah. Kita akan wah. Nampak? Reaksi muka kita macam wah. Macam tu. Baik. Wah lagi. Contoh lain. Wah.
Wah, cantiknya bunga ni. Wah, hebatnya kereta kamu. Nampak? Nampak? Okey, seterusnya kita pergi yang terakhir iaitu ni kita gunakan apabila kita tahu sesuatu yang baru ataupun benda yang baru kita tahu ataupun ayat terkejut. Contoh kat sini, Hana. Oh, rupa-rupanya inilah terowong yang diperbuat daripada 500 keping kaca pelbagai warna dan corak. Nampak? Dia baru tahu benda tu. Ayat lain yang cikgu nak tunjukkan kat kamu, yang cikgu nak sebutkan. Oh, rupa-rupanya dia abang kamu. Nampak? Dia baru tahu yang kawan kita ni ada abang. Jadi, kita baru tahu. Jadi, kita gunalah perkataan kata seru oh. Baik, seterusnya. Masih lagi daripada buku teks kamu, muka surat 78 di bahagian bawah. Kita nak jawab sama-sama. Okey, Yahya. ... Cantiknya motif pada ukiran ini. Agak-agak kamu apa jawapannya? Wah, kita guna perkataan wah. Itu wah, cantiknya motif pada ukiran ini. Wah ni kita menunjukkan rasa teruja. Teruja akan sesuatu yang baru. Kedua, betul Yahya. Amboi, banyaknya makcik membeli cenderamata. Hana berkata kepada ibu Yahya, iaitu amboi. Dan ibu Yahya pun membalas, ya Hana, cenderamata ini daripada botol yang dikitar semula. Nampak? Botol yang dikitar semula. Jadi, apa yang Hana akan jawab? ... Uniknya botol itu. Saya mahu membelinya juga. Dia teruja. Unik. Nampak? Unik di sini. Jadi, kita rasa benda tu cantik ataupun rasa hebat. Jadi, kita gunalah perkataan wah, uniknya botol itu. Nampak? Sebab apa? Botol tu daripada botol kita semula dan hasilnya menjadi cenderamata yang sangat cantik. Sebab tu kita rasa teruja, rasa hebat dengan benda tu. Jadi Ibu Hana, maafkan cikgu, ni Ibu Yahya. Okey, ... Sudah lewat. Kami balik dulu Hana. Nampak? Kalau sudah lewat, dia baru sedar. Dia baru tersedar ataupun dia baru perasan yang jam pun dah lewat. Jadi kita akan guna kata seru ni kita baru sedar lah, kita baru perasan. Sudah lewat. Kami balik dulu Hana. Okey. Ni untuk aktiviti bersama. Jadi seterusnya cikgu nak kita buat aktiviti bersama-sama. Kita nak tengok apakah jawapan-jawapannya. Yang pertama, amboi. Mana satu yang kamu rasa? Amboi, ambillah duit ini. Sesuai tak? Tak. Cikgu kata tadi, amboi. Amboi ni, kita tengok jawapan dia. Mana satu? Amboi, cantiknya jam tangan kamu. Kamu ingat tadi yang Hana cakap dekat ibunya? Ibu Yahya, amboi, banyaknya makcik memborong. Nampak? Ini adalah contoh lain. Nah, ambillah duit ini. Contohlah kamu kat sekolah, kamu bagi pinjamkan duit kepada kawan. Jadi kita gunalah perkataan nah. Kita menghulurkan tu. Nah, ambillah duit ini. Cheese. Cheese pula. Cheese ni menunjukkan rasa geram atau marah. Cheese, berani kamu mencabar saya? Nampak? Dia tengah marah kan? Kita tengah rasa ni dia mencabar. Kawan kita mencabar. Jadi kita pun, Cheese, berani kamu mencabar saya? Aduh. Aduh tadi dah contoh banyak kali dah cikgu sebut. Aduh, sakitnya kakiku ini. Menunjukkan kita rasa sakit ataupun melahirkan perasaan sakit.
Sakit contohnya macam kita terjatuh. Hati kita terluka. Aduh, sakitnya hatiku. Nampak? Kita rasa kecewa. Okey, yang kelima, itu dia jawapannya. Bagaimana kamu boleh berada di situ? Kita terkejut kan? Macam mana dia berada kat situ? Jadi kita gunalah perkataan A. Okey, yang terakhir, syabas. Syabas, kamu mendapat keputusan cemerlang. Baik, ni untuk latihan bersama. Alhamdulillah, dah habis dah kelas kita. Jadi, tahniahlah kepada kamu yang mengikuti kelas cikgu. Baik, tugasan. Mesti dalam kelas cikgu mesti akan ada tugasan. Jadi, untuk kamu salin nota di dalam buku tulis BM2. Kata seru, perasaan dan ayat contoh. Ni adalah nota-nota yang kamu perlu salin di dalam buku tulis BM2. Jangan risau kalau video ni tak sempat kamu nak salin. Video ni cikgu akan bagikan dalam Google Classroom dan nota ni pun cikgu akan bagikan ke dalam Google Classroom supaya kamu boleh merujuk bila-bila masa sahaja. Baik, cikgu nak kamu salin dalam buku BM2. Buat kotak seperti dalam gambar ni dan salin ya. Sampai wahai. Salin sampai wahai. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi Cikgu Nazifah di kelas akan datang. Terima kasih. Bye-bye.